Pembayaran pertama kemudahan iCitra yang mula dikreditkan ke akaun ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP Isnin lalu sememangnya sangat dinantikan. Tinjauan di Kota Kinabalu rata-rata menarik nafas lega kepada pelaksanaan kemudahan melalui pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih berkenaan. Mereka yang ditemui memberitahu turut mendapat manfaat dua kemudahan lain sebelum ini iaitu Air Lestari dan Air Sinar. Bantuan ini mungkin cukup lah. Air Citra sama itu Air Lestari, itulah. Memang dapatlah. Terima kasih lah sama KWSP habis ada membantu sedikit sama rakyat lah. Saya apply dari KWSP Air Lestari, Air Sinar, Air Citra. Manfaatnya bayar hutang lah. Bantu keluarga dari segi keluarga saya pun ada yang diberhentikan kerja pandemik nih kan. Istri saya tidak dapat buka kedai. Jadi serba sedikit membantu untuk nama model gini untuk jual online. Bagi saya baguslah sebab macam yang kami swasta kadang-kadang kalau nak masuk kerja kena potong gaji apa semua kan depends daripada kehadiran kerja. Jadi kiranya boleh menampunglah untuk bayar bil-bil yang perlu. Semua saya dapatlah, Air Citra, Air Lestari, Air Sinar. Kegunaan dia untuk hari-hari saya macam bayar motor, utang sana sini saya bayar. Sangat bersyukurlah sebab boleh terbayar apa yang tertunggak. Time-time sekarang ni lepas baru kena buang kerja. Lebih kebaikan lah dalam masa keadaan pandemik COVID-19 ini kan memang banyak membantu lah. Banyak rakyat yang dalam kesempitan. Jadi ini salah satu langkah kerjaan untuk membantu rakyat lah. Untuk survive hidup lah. Untuk kita bantu keluarga-keluarga mana yang susah. Permohonan Air Citra masih dibuka hingga 30 September dan dijangka memanfaatkan seramai 4 juta ahli KWSP. Baik perkembangan semasa jangkitan COVID-19, satu kluster baru direkodkan semalam iaitu kluster Sangkabuk Kuala Penyu. Ia merupakan kluster komuniti menular di Kampung Sangkabuk dan Kampung Tanjung Aru dalam daerah Kuala Penyu. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster baharu dikesan melalui kes indeks suri rumah 62 tahun disahkan positif hasil saringan bergejala di klinik swasta. Saringan kontak rapat dan kontak sosial mencatat jumlah kumulatif 33 kes termasuk 4 kes baharu. Dalam pada itu, 1,010 kes jangkitan baharu dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat 87,899 kes. Penyumbang utama kes baharu daripada saringan kontak rapat iaitu 52.18%, namun peratusan kes saringan bergejala juga semakin meningkat kepada 22.18%. Datuk Masidi mengingatkan bahawa ia petanda virus sudah berada di dalam komuniti dan mudah merebak, justru menggesa masyarakat agar terus mematuhi SOP. Sejumlah 85.45% kes baharu juga adalah dalam kategori 1 dan kategori 2, iaitu mereka yang tidak mengalami simptom atau hanya simptom ringan dan tidak perlu dimasukkan ke hospital untuk rawatan, sekadar ditempatkan di PKRC. 12 kematian turut direkodkan iaitu 4 kes di Kota Kinabalu, masing-masing 3 kes di Sandakan dan Tawau serta 1 kes di Tuaran dan Putatan. Dalam pada itu, kenyataan Datuk Masidi turut memaklumkan 4 lokaliti baharu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD. Ia berkuat kuasa bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos. Lokaliti tersebut ialah Kampung Banjar Keningau, Kem 3 Sibulu Tenom, Penampang Baru dan Dipo Tahanan Imigresen Tawau. Sebanyak 12 lokaliti juga ditamatkan PKPD seperti dijadualkan. Sementara itu, mengenai aktiviti penguatkuasaan SOP, sebanyak 49,663 kenderaan diperiksa dan 533 daripadanya diarah berpatah balik. Sebanyak 34 kompaun melanggar SOP juga dikeluarkan semalam. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan laut, melibatkan 74 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 20 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Mengenai kadar vaksinasi, terdapat pertambahan 34,669 suntikan dos pertama dan 6,895 dos kedua. Pendaftaran penerima vaksin turut meningkat 12,891 menjadikan jumlah kumulatif yang mendaftar kini 1,209,283 orang.
Baik saudara, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik kes jangkitan COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Meskipun pada awalnya ragu-ragu untuk menerima vaksin COVID-19, 3 warga emas dari kampung Tontolob Tambunan akhirnya mendapatkan suntikan berkenaan. Ia setelah melihat insan sebaya mereka dalam keadaan baik setelah divaksinasi. Pasangan adik-beradik dan sepupu ini hadir di pusat pemberian vaksin PPV Dewan Serbaguna Datuk John Kaisah di Kampung Sunsuron. Siatim Ginukot 79 tahun, Datini Ginukot 76 dan Golinsing Modius 72 tahun antara 1,200 penerima vaksin yang hadir di PPV ini. Mereka datang ditemani menantu Sylvia Sibah yang turut berkongsi 3 warga emas berkenaan sebelum ini takut divaksin kerana terpengaruh dengan berita palsu kononnya vaksin memudaratkan kesihatan. Saya bawa warga emas dari kampung saya seramai 3 orang. 2 orang mentua saya lah, sama dengan 1 penduduk kampung yang warga emas jugalah. Pentingnya vaksin ini sebagai perlindungan untuk komuniti kita daripada penularan pandemik COVID lah, terutama kepada warga emas supaya imuniti badan jarang lebih kuat lah. Sementara itu, penerima vaksin lain yang ditemui di PPV ini berharap masyarakat menyambut seruan kerajaan untuk sama-sama membentuk imuniti kelompok. Yang belum vaksin tu bagus pergi daftar lah. Bukan ada apa ini untuk lindung diri dengan sama keluarga lah. Memang begitulah yang kalau tak laki bini kan sama-sama. Nanti tu budak anak kita pun dia mungkin terlindung dengan COVID. Jadi bila ramai orang yang ambil ni vaksin, jadi terbentuklah antibody dan ini akan mengurangkan kebarangkalian untuk COVID-19 meningkatlah. Jadi at the same time, kita akan melindungi golongan yang berisiko tinggi. Dalam pada itu, Pegawai Daerah Tambunan Jumain Abdul Ghani berkata kadar vaksinasi Tambunan mencapai 45% dan antara 10 daerah tertinggi di negeri ini. Saat ini daerah Tambunan begitu menggalakkan dia punya proses pemberian vaksin di daerah Tambunan dan saya bersyukur Tambunan antara daerah yang termasuk dalam top 10 daerah yang tertinggi untuk memberikan vaksin. Jumain yakin kadar vaksinasi di Tambunan mampu mencapai 80% sebelum Oktober ini. Sebanyak 80 bantuan bakul makanan disampaikan polis Papar kepada pelajar di sekitar Bungawan. Konvoi bantuan diketuai Ketua Polis Daerah Papar DSP Bartolomeo Anak Umpit, antaranya di Kampung Viking Ulu, Kampung Tibabar, Balai Raya Sumbiling, Dewan Gereja Talantang dan Kampung Jawa. Penyerahan ini merupakan inisiatif Turun Padang menyantuni keluarga pelajar terjejas COVID-19 di kawasan berkenaan. Konvoi bantuan melalui perjalanan mencabar dan terpaksa mengharungi 90% jalan raya tidak berturap dan berbukit. Selain pada program prihatin PDRM IPD Papar kepada masyarakat, so secara tidak langsung dia lebih jangan kata polis dan masyarakat berpisah tiada memang yang sesuai lah. Bermaksud mungkin selepas ini masyarakat takkan takut pada PDRM, tapi banyakkan maklumat. Program bakul makanan yang akan diteruskan ke kawasan Kinarut dan Papar ini mendapat sambutan baik penduduk. Bantuan yang sebeginilah sangat-sangat yang diperlukan sama kami lah. Rakyat sini, terutama sekalinya yang banyak anak, macam pakcik, bukan lagi anak cucu pun banyak sudah. Bukan saja dari segi keselamatan, membantu juga orang-orang awam turut bersama-sama kerajaan. Pasal sangat-sangat diperlukan. Terima kasihlah kepada pegawai polis lah bagi bantuan ini. Kita amat bersyukur lah sebab banyak juga yang tidak pernah begini kan. Syukur alhamdulillah lah. Ada macam baru lah gini. Ada kelainan dia sedikit lah bagi saya di mana pihak PDRM memberi saluran bantuan ini kepada terutama apa yang saya tahu hari ini untuk pelajar-pelajar
Di mana biasanya bantuan ini hanya untuk ibu bapak, orang-orang yang kurang mampu kan, tapi ini untuk pelajar. Jadi ini ada kelainan sedikit. Hadir sama dalam program ini Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Papar Sektor Pembangunan Murid Bakri Sudin. Universiti Teknologi Mara UiTM cawangan Sabah menubuhkan tabung alumni prihatin RM5 untuk membantu pelajarnya yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Kutipan dibuat kepada orang ramai dan telah dilancarkan pada 1 Ogos lalu. Menurut Timbalan Rektor Bahagian Penyelidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni UiTM Sabah, Dr. Sharifah Nurafiza Syed Anwar, sumbangan yang diterima akan digunakan untuk membantu pelajar universiti ini yang menghadapi kesukaran menjalani pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Antaranya untuk menyediakan alat peranti pelajar, duit belanja, kupon tambah nilai selain bantuan makanan dan keperluan harian. Sekurang-kurangnya terdapat lebih daripada 700 pelajar di UiTM Cawangan Sabah yang menyatakan kesukaran mereka untuk menjalani pembelajaran dan pengajaran secara jarak jauh. Dan kita percaya jumlah ini mungkin bertambah selepas PKP 3.0. Dr. Sharifah Nurafiza berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Katanya UiTM Sabah menyasarkan kutipan RM100,000 untuk setiap fakulti dan setakat ini telah mengumpul lebih RM4,000. Bagaimanapun sasaran kutipan dijangka akan meningkat berikutan kemasukan pelajar semester baharu. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah. Saudara, jangkitan COVID-19 kini berada dalam komuniti kita. Pastikan pematuhan SOP adalah pada tahap tertinggi. Baik, saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di mana kesilapan kita sehingga kita diuji